Soalan ni, tulis kesimpulan bagi setiap hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Jadi, di sini kita buat sikit ulang kaji. Okey, kita ada tiga bentuk hujah didaktif yang selalu kita gunakan. Yang pertama sekali adalah bentuk pertama, okey, semua A ialah B. Lepas tu, premis yang kedua dia akan berikan C ialah A dan kesimpulan dia adalah C ialah B. Bentuk yang kedua, jika P maka Q dan diberi P benar, lepas tu kesimpulannya Q benar. Dan bentuk ketiga adalah jenis implikasi dengan kontrapositif dia, iaitu jika P maka Q dan diberi bukan P ataupun tilde Q, bukan Q ataupun tilde Q adalah benar dan kesimpulan dia adalah tilde P benar. Jadi kita tengok pada soalan dan kita kena pastikan dulu hujah didaktif ini bentuk yang pertama, kedua ke ataupun ketiga. Kita nak kena pastikan bentuk dia dulu. Yang soalan A, premis yang pertama, okay. Semua murid 4 amanah menggunakan buku teks digital. Jadi bila ada perkataan semua, kita tahulah dia mesti bentuk yang pertama. Jadi ini semua, ini adalah A. Menggunakan buku teks digital, ini adalah bahagian B. Prevena, ini satu subjek yang baru, ini mestilah C. Dan ini adalah A. Jadi kesimpulan yang kita dapat ialah C ialah B. Kita boleh tuliskan jawapan kita C ialah B. Soalan B. Jika Kaimeng menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Okey, jika sebelum perkataan maka ini adalah P. Dan selepas perkataan maka ini adalah Q. Premis kedua, ayat ni adalah ayat P. Jadi kesimpulan dia mestilah ayat Q. Soalan C. Jika ini adalah P. Selepas perkataan maka, ini adalah Q. Premis 2, ini adalah ayat P. Jadi kesimpulan dia mesti ayat Q. Soalan D. Semua ini A. Mempunyai satu paksi simetri. Ini ayat B. Sekarang, segitiga ABC. Ini benda yang baru. Ini adalah C. Ialah, ini adalah ayat A. Maka kesimpulan dia mestilah C sama dengan B. Jika P maka Q.
ini adalah ayat P, maka kesimpulan dia mestilah ayat Q. Soalan F. Jika P, maka Q. Ini ayat Q dia M lebih besar ataupun sama dengan 12. Tetapi premis 2 ni dia gunakan M kurang daripada 12. Maksudnya ini adalah tilde Q. Sekarang kita sudah gunakan bentuk yang ketiga. Tilde Q dan kesimpulan dia mesti tilde P. Kesimpulan dia mesti tilde P. Jadi, macam mana kita nak tuliskan tilde P? Kita gunakan ketak samaan ni. M tambah 3 lebih besar daripada 2M tolak 9. Soalan nombor 2. Tulis premis bagi setiap hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah. Sama juga macam tadi, kita kena pastikan bentuk dia dulu. Semua garis lurus yang mempunyai kecerunan sifar selari dengan paksi X. Semua A, B. Semua A ialah B. Maksudnya ayat A ialah garis lurus yang mempunyai kecerunan sifar. Ayat B ialah selari dengan paksi X. Jadi kesimpulan di sini dia beritahu ini C sama dengan B. Premis kedua kita mestilah C ialah A. Maksudnya garis lurus AB mempunyai kecerunan sifar. Kita tuliskan jawapan dulu. Soalan B. Ini kita boleh nampak bentuk dia ialah jenis bentuk pertama lah. C ialah A dan C ialah B. Jadi premis yang pertama mestilah semua A ialah B. Jadi kita tuliskan jawapan. Soalan C. Jika P, maka Q. Dan kesimpulan kita mempunyai 9 bucu, ini adalah ayat Q. Jadi premis kedua mestilah ayat P. Soalan D. Ini kita boleh tuliskan dia sebagai P, ini sebagai Q. Jadi premis yang pertama, jika P, maka Q.
Jika P maka Q. Hari ini tidak hujan. Tidak hujan. Maksudnya ini adalah ayat tilde P. Macam mana boleh dapat kesimpulan tilde P? Dia mesti gunakan bentuk yang ketiga. Jadi premis yang kedua mestilah tilde Q. Kalau tilde Q, ayat Q kita kurang daripada. Jadi tilde Q kita mesti lebih besar, lebih tinggi ataupun sama dengan 19 darjah Celsius. Soalan F, X tidak sama dengan 8. Kita boleh letakkan ni sebagai tilde Q. Sebab dia gunakan tanda ni, tidak sama dengan. Kita gunakan tilde Q. Ini kita boleh tuliskan dia sebagai tilde P. Jadi ayat untuk premis pertama kita boleh tuliskan sebagai jika P maka Q.